Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Pagi Miss. Pagi Miss. Okey, so Waalaikumsalam. nampak TS Saiful Farizal dah masuk Selamat datang. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengar ke suara saya? Tidur. Okey, so TS Saiful Farizal merupakan alumni daripada UTHM, daripada Fakulti Kejuruteraan Awam. So sekarang dia sebagai ketua operasi di Syahbina. Okay, so kita persilakanlah Cik Saiful Farizal untuk diperkenalkan diri dulu ke? Mana ni? TS. Alright, dengar suara saya? Semua dengar tak? Dengar. Nah, Dengar. Saya share slide sekejap. Ni kuat sikit kot cakap. So saya serahkan sesi ni pada TS Saiful Farizal ya. Alright, terima kasih Cik Nashima. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih namanya kepada Cik Nashima kerana sudi jemput saya untuk sesi pagi ni. Actually this morning kita just on sharing session sajalah, tak ada yang terlalu akademik sangat. Whatever yang saya boleh share berkaitan dengan topik hari ini, saya boleh share lah. Mungkin ada certain topik tu memang akan ada sedikit theoretical lah. The rest is mungkin saya akan share whatever experience saya di lapangan lah, di industri. Alright, namanya okay, topik kita hari ni base yang Cik Nashima inform kepada saya dalam berkaitan dengan cabaran pengurusan projek pembinaan di industri. Alright, saya Saiful Farizal bin Ramli. Yang Cik Nashima maklum, saya juga merupakan lepasan graduan University of On batch 2009. Dan saya dari segi background pekerjaan tu, mungkin saya explain sikit lah saya punya background pekerjaan tu. Saya selepas graduate, saya bertugas sebagai civil engineer juruteraan awam di JKR Malaysia. Kemudian saya masuk ke sektor swasta, bekerja dengan MPD Malaysia untuk projek Jabatan Kedua Pulau Pinang. Dan seterusnya saya menyertai sebuah syarikat di KL, Kuala Lumpur, Ecoworks yang Berhad untuk kerja-kerja sambungan LRT Ampang Line dan juga sehinggalah projek MRT yang terkini lah, MRT 2. Dan selepas tu saya menjalankan pekerjaan sendiri lah. Saya buat juga sebagai kontraktor, civil contractor Syahbina Resources. Saya sebagai ketua operasi untuk Syahbina Resources. Itu sedikit lah latar belakang saya. Alright, projek-projek ini antara projek yang pernah saya sepanjang dalam tempoh 10 tahun pengalaman saya. Saya terlibat dalam projek-projek pembinaan untuk sekolah di Kelantan dan juga terlibat dalam projek pembinaan macam saya bagi tahu tadi, Penang Second Bridge, LRT Ampang Line, Package A dan Package B, MRT Line 1 dan 2. Saya juga terlibat dalam pembinaan advance work untuk relocation JKR Workshop, this one under MRT 2. Dan saya juga terlibat dalam pembinaan stesen MRT Sistem Sierra di Putrajaya untuk MRT Line 2. Dan selepas tu saya menyertai kerja-kerja infrastruktur untuk Sungai Besi Ulu Klang Expressway
dan selepas itu untuk Syalmina kami terlibat dalam pembinaan pilih-pilih infra seperti water treatment dan juga STP yang lain-lain kerja civil lah. Okey, kita go through terus kepada topik kita hari ini. Macam yang saya inform, this one nothing mungkin you all dah go through in term of theoretical berkaitan dengan pengurusan projek lah, but this one saya ringkaskan berdasarkan pengalaman saya dan juga apa yang saya tahu lah berkaitan dengan pengurusan projek. Alright. Okey, apa itu definisi projek? Sebelum kita masuk kepada pengurusan projek, kita lihat apakah itu definisi projek itu sendiri. Projek ni didefinisikan sebagai satu aktiviti operasi yang wujud hanya dalam masa tertentu. Maksud dekat sini ialah projek tu bukanlah satu benda yang tempoh yang lama. Biasanya dalam satu jangka masa tertentu, sekiranya ada projek, ia bukan hanya terlibat dalam projek pembinaan construction sajalah. Secara generalnya yang melibatkan apa-apa jenis projek ataupun secara jenis aktiviti lah yang diadakan, dan dekat situlah wujudnya sebuah projek. Projek merupakan aktiviti yang besar dan akan mempengaruhi sesuatu organisasi. Maksud dekat sini, sesuatu projek tu memberi impak lah kepada sesuatu organisasi, terutamanya kepada syarikat yang melaksanakan projek-projek tersebut. Okey. Alright. Secara keseluruhannya, 3 aspek penting dalam sesuatu projek lah. Yang pertamanya, elemen penting dalam projek ni melibatkan masa, kos dan juga objektif. Okay, masa tu seperti yang kita maklum lah, dalam projek biasanya akan melibatkan jangka masa tertentu, tempoh pembinaan ataupun tempoh melaksanakan projek atau tempoh melaksanakan kontrak. Yang keduanya, kos. Kos ni melibatkan kos pembinaan atau kos melaksanakan sesuatu projek. Ia memerlukan dana lah, yang memerlukan projek ni memerlukan dana untuk melaksanakan sebuah projek. Dan objektif. Objektif ni boleh kita bahagikan kepada beberapa peringkat lah, yang mana yang pertamanya objektif oleh pihak pelanggan itu sendiri ataupun pemilik projek, dan juga boleh kita katakan sebagai objektif oleh mereka yang melaksanakan projek ataupun sebuah kontraktor ataupun sebuah syarikat organisasi yang melaksanakan projek. Apakah objektif mereka untuk melaksanakan projek? Daripada segi kos, daripada segi masa, daripada segi teknik, apa objektif yang mereka tetapkan untuk melaksanakan sebuah projek lah. Alright, ciri-ciri projek. Macam saya bagi tahu tadi, dekat sini actually banyak ciri-ciri projek, karakteristik. Kalau kata English biasanya kalau kita dalam source dalam kita punya journal apa, biasanya disebutkan projek karakteristik lah. Dekat sini saya just ambil a few dekat sini. 5 yang utama lah. Yang pertamanya objektif ataupun matlamat khusus. Alright, dari segi objektif ataupun matlamat khusus ni biasanya projek, contoh dalam peringkat planning itu sendiri ataupun dalam peringkat kita peringkat perancangan sebelum melaksanakan projek, pelanggan ataupun pemilik projek itu akan duduk dalam satu tim lah, dalam satu projek tim untuk membuat perancangan. Apakah objektif, apakah matlamat untuk sesuatu perkara yang mereka ingin lakukan. Sebagai contoh, sekiranya sebuah company ataupun sebuah developer lah, kita boleh mention dekat sini, sekiranya mereka ingin menjalankan satu projek ataupun satu pembangunan, apa yang mereka ingin dapatkan? Pertamanya, if the developer for sure untuk dari segi keuntungan lah, untuk membuat jualan, sales. Yang keduanya, kalau sekiranya mereka ni dari segi development, dari segi government, apakah matlamat sesuatu projek yang ingin disalakan, apakah hasilnya lah, apa yang kita bercakap, apakah hasil yang mereka inginkan daripada sesuatu projek. So mereka akan duduk, sit down, daripada satu objektif ni barulah mereka akan break down apa keperluan yang perlu ada dalam setiap projek yang ingin dibangunkan tersebut lah. Alright, yang keduanya ialah bersifat sementara. Yang saya bagi tahu tadi, projek ni for sure dia bukanlah sesuatu yang permanent. For sure setiap tahun akan ada projek-projek baru. Ataupun setiap masa tempoh 5 tahun, kalau kita tengok, kalau kata dari segi government, dia ada dipanggil rancangan Malaysia ke-11, ke-12 ataupun belanjawan setiap tahun. Dari segi untuk mereka plan apakah pembangunan yang mereka akan lakukan, apakah jenis projek yang mereka akan lakukan. So once dia orang dah tahu objektif, dia dah tahu apa keperluan dan dia akan keluarkan sesuatu projek lah. So that's why kita sebut kat sini ia bersifat sementara. Dan yang ketiga ialah dari segi memerlukan sumber resources.
for sure kalau once kita dah start saja untuk menjalankan sesuatu projek, this one maknanya selepas tempoh perancangan, selepas tempoh reka bentuk dan waktu untuk implementation of the project, for sure resources is main thing yang perlu diambil perhatian lah. Kita perlu tahu dari segi resources ni terbagi dalam beberapa aspek lah. Yang pertamanya for sure daripada segi bahan. Kalau kata sebagai projek pembinaan, bahan bina yang perlu digunakan untuk projek. That one is one of the resources yang penting. Yang kedua, daripada segi pekerja, tenaga buruh ataupun dari segi pakar-pakar teknikal. Sebagai contoh macam saya boleh sebut, macam contoh bila kita nak membuat jabatan. Sebagai contoh mudah yang saya boleh bagi ialah bila kita nak buat projek jabatan kedua, melibatkan projek mega, kita perlu mendapatkan banyak resources, beratus beribu tenaga kerja yang ada di tapak, termasuklah pakar-pakar teknikal yang daripada kita ambil daripada luar negara, termasuk yang ada daripada dalam negara kita. K1 is one of the ciri-ciri projek lah, memerlukan sumber. Dan yang ketiga je for sure memerlukan dana. Dana ni cost lah. Dari segi cost, they want depend of kind of what kind of project. If government project, for sure dia punya funding dia want biasanya daripada government, ataupun daripada, if let's say that one is private project, biasanya funding melalui pihak swasta lah, ataupun JV, dia sebut private government punya JV project lah. So that one is another characteristic of project. Dan yang kelima, projek ni sesuatu perkara yang berisiko dan wujud ketidakpastian, uncertainty. So maknanya bila kita laksanakan projek ni, ada beberapa perkara yang kita tidak pasti, ataupun walaupun peringkat awalnya kita kena for sure daripada segi peringkat planning, kita perlu kenal pasti apakah perkara-perkara yang mungkin berlaku. Sebagai contoh, if let's say kita bina sesuatu bangunan ataupun projek di suatu tempat, apakah perkara-perkara yang mungkin kita rasakan akan menjadi isu. Sebagai contoh, mungkin akan wujud masalah alam sekitar, ataupun mungkin akan kita foresee, bahan ini kemungkinan akan mengalami masalah untuk kita dapat. So that one is one of ciri-ciri yang ada, risiko yang ada, dan juga ketidakpastian yang ada dalam sesuatu projek. Okey, sekarang kita go for definisi pengurusan projek. Pengurusan projek boleh didefinisikan sebagai satu proses pengurusan yang melibatkan pembangunan, perubahan dan inovasi dalam operasi kerja. Ia merangkumi aktiviti seperti merancang, pengawalan sesuatu projek dengan bergantung kepada kekangan belanjawan supaya projek dapat disempurnakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Again, secara keseluruhannya pengurusan projek ni dia berkait rapat juga dengan definisi ataupun karakteristik yang ada dalam sesuatu projek lah. Maknanya bagaimana kita menguruskan, how to manage the project. So meaning this one is more on management, how we manage. For sure dia akan melibatkan satu pasukan lah untuk menguruskan, mengenal pasti dan juga menjalankan perkara-perkara yang ada dalam sesuatu projek tersebut lah. Alright, elemen dalam pengurusan projek, again this one more or less lebih kurang kepada ciri-ciri, tapi this one is again dalam perkara-perkara yang melibatkan pengurusan projek. Sebuah projek yang ingin dilaksanakan memerlukan tools dan skills tertentu. Tools ni biasanya bukan sahaja melibatkan peralatan, maksud kat sini yang melibatkan apa juga tools dari segi, macam contoh untuk if let's say kita membuat perancangan, planning, for sure kita memerlukan tools seperti Microsoft Project, mungkin setengah of some of the project requirement menggunakan Primavera, mungkin kalau you all biasa dengar apps software and that one meliputi keseluruhan lah tools, bukan sekadar tools di tapak bina, hammer itu semua. That one meliputi jentera dan segala jenis peralatan yang diperlukan untuk projek lah. Dan skills ni melibatkan macam saya bagi tahu tadi, if let's say that project is very technical, memerlukan kepakaran tinggi. Sebagai contoh, projek melibatkan pembinaan menara tertinggi, macam sekarang di KL kita ada menara 118.
bangunan yang tertinggi antara kedua tertinggi di dunia yang sedang dibina. Sebelum ni kita ada bina jambatan. That one is memerlukan satu set kepakaran yang meliputi mungkin orang-orang tu tak ada di Malaysia ataupun kurang, dan terpaksa kita ambil daripada kepakaran daripada luar untuk membantu untuk melaksanakan projek. So skills meliputi resources of manpower, tenaga kerja seperti engineer, project manager, construction manager yang perlu ada dalam sesuatu pengurusan projek. Dan yang keduanya daripada dalam sesebuah projek ataupun dalam sesebuah organisasi projek, ia akan dibentuk sebelum actually dia meliputi beberapa peringkat sebenarnya. Dari segi peringkat awal, apabila sesuatu klien itu ataupun pemilik projek dia ingin merancang membina sesuatu pembangunan, for sure dia akan create satu team untuk melakukan pertamanya untuk melakukan kajian, preliminary studies, feasibility studies. That one is pasukan untuk klien lah, maknanya pasukan di dalam sesuatu pemilik, syarikat pemilik untuk melakukan kajian sesuai untuk kita lakukan sesuatu projek. Dan selepas tempoh perancangan, for sure kita akan ada satu lagi team dekat situ untuk melaksanakan kerja-kerja tendering ataupun kerja-kerja reka bentuk tendering dan untuk kerja-kerja procurement. Dan selepas itu, apabila kerja-kerja itu telah diawardkan, ini saya sebut ni lebih kepada projek-projek pembinaan lah. Selepas projek-projek itu telah ditender dan dia telah di-award kepada sesuatu kontraktor ataupun kepada sesuatu organisasi, secara langsungnya akan wujud satu pengurusan projek yang melaksanakan kerja-kerja untuk melaksanakan kerja-kerja di tapak lah. Dewan yang kita panggil pengurusan projek lah, biasanya akan diketuai oleh projek daripada kontraktor. Biasanya dia akan, if let's say large scale project, dia memerlukan seorang project director, project manager dan juga construction manager dan semua technical staff yang ada di tapak lah. Alright. Okey, daripada segi elemen pengurusan projek, biasanya kita boleh bahagikan kepada 3 peringkat utama lah. Yang pertamanya kalau you tengok, biasanya macam saya sebut tadi, melibatkan peringkat perancangan, dan seterusnya melibatkan peringkat penjadualan, dan peringkat seterusnya ialah peringkat pengawalan. Perancangan ini biasanya meliputi pada early stage lah, maksudnya peringkat-peringkat awalan sebelum sesebuah projek dijalankan lah. Meaning this one is, perancangan is more on sebelum physical work dilakukan. That one macam saya bagi tahu tadi, peringkat ni lebih kepada melakukan kajian, melakukan reka bentuk, dan kemudian barulah melakukan kerja-kerja penjadualan. Penjadualan ini biasanya untuk kita determine untuk sesuatu projek, kita perlu fokus untuk sesuatu tempoh masa menyiapkan sesuatu projek itu, berapakah jumlah resources yang kita perlukan, berapa ramai pekerja yang kita perlukan, berapa ramai kaki tangan yang kita perlukan di tapak, apakah jenis bahan yang perlu kita ada, perlu kita membuat tempahan awal di tapak. Sebab perkara-perkara ini akan secara langsung, if let's say kita tidak fokus benda-benda seperti ini, biasanya dia akan memberi impact kepada perjalanan projek lah. Because kalau bukan semua benda kita boleh dapatkan secara terus, ada setengah benda kita panggil long lead item. Sebagai contoh, mungkin kalau you all kat sini biasa untuk kerja M&E, if let's say ada setengah perkara itu, sebagai contoh lift, dia bukan ready stock di warehouse. Biasanya dia perlukan tempoh 5 ke 6 bulan sebelum installation, so kita kena order awal benda tu. So that's why pentingnya peringkat perancangan dan penjadualan sebelum sesuatu projek dilaksanakan lah. Alright. Dan yang seterusnya ialah peringkat pengawalan. Pengawalannya bermaksud lebih kepada dalam tempoh sewaktu kerja-kerja pembinaan dijalankan lah. Alright. Dari segi pengawalan, macam saya bagi tahu tadi, actually apa yang perlu kita kawal di dalam suatu projek, pengurusan projek itu, kembali kepada basic utamanya, kawalan kepada kos, kawalan dari segi kualiti kerja, kawalan dari segi masa, dan juga kawalan dari segi keselamatan kerja. So basically 3 ke 4 item ni adalah perkara-perkara main yang perlu kita lakukan pengawalan lah. So kalau kata biasanya ada perkara-perkara lain sebagai contoh procurement control, dan
dan juga material control. That one boleh kita includekan dalam proses pengawalan di tapak bina lah. Alright. Dan secara umumnya untuk proses perancangan, penjadualan dan pengawalan ni biasanya tools yang kita biasa guna di tapak ataupun dalam konsultansi punya firm untuk melakukan pemantauan projek ataupun membuat perancangan, biasanya kita menggunakan kaedah PERT. PERT mungkin you orang dah biasa guna. PERT ialah Program Evaluation Review Technique atau menggunakan CPM. CPM is Critical Path Method lah, CPM. Then another one is menggunakan Gantt chart. Gantt chart ni biasanya is normal yang kita pakai lah, maknanya refleksi daripada Microsoft Project. Kita keluarkan all the relevant activities dan kita akan masukkan dia punya tempoh mula dan tempoh akhir suatu projek dan kita akan monitor melalui Gantt chart tersebut lah. Okay. Alright. Kalau tadi kita sebut berkaitan dengan organisasi projek, ini saya letakkan sebagai contoh lah, mungkin you all pun dah biasa tengok organisasi projek lah. So this one actually actual organisasi projek untuk my previous project under S209 Construction and Completion of Elevator Station. Kalau tengok dekat sini macam saya bagi tahu tadi, skop kerja ataupun perancangan sesuatu projek tu meliputi banyak perkara, bukan hanya kalau kata kita sebagai myself lah sebagai civil engineer, kita bukan hanya tengok dari segi civil engineer saja, bukan dari segi structure saja. Banyak perkara yang perlu kita lihat dan banyak perkara yang kita perlu tackle dalam sesuatu projek. So daripada dalam sini kita boleh tengok antara unit-unit yang ada ataupun antara pembahagian kerja yang ada di dalam sesuatu projek tu, ia meliputi yang pertamanya for sure dia, macam saya bagi tahu tadi, dia akan diketuai oleh seorang project director dan diikuti oleh seorang project manager, dan akan ada satu tim kontrak yang mengawal ataupun menyelia aspek-aspek kontrak ataupun aspek-aspek procurement di tapak dan juga di ibu pejabat lah, di HQ. Dan kemudiannya untuk projek MRT biasanya keperluannya sangat tinggi, dia juga melibatkan PR dan stakeholders. This one lebih kepada untuk kerja-kerja negotiation dengan local authorities dan juga dengan public lah. So this one is one of important scope yang perlu ada dalam sesuatu projek. And the rest department yang lain ataupun unit-unit yang ada yang lain dalam sesuatu projek itu adalah planning. Macam saya bagi tahu, planning lah yang akan mengeluarkan segala jadual kerja ataupun mengawal jadual waktu kerja di tapak untuk memastikan semua kerja tu dapat siap dalam tempoh yang telah ditetapkan lah. And then kita ada interface. Interface ni berkaitan dengan kerja-kerja M&E lah, kebanyakannya berkaitan dengan M&E. Dan civil and structure, macam saya bagi tahu tadi, dia melibatkan kerja structure. Dan kita juga ada risk management, macam saya bagi tahu tadi lah, di sinilah functionnya risk management ini untuk fokus semua aktiviti di tapak, bukan hanya melibatkan aspek-aspek keselamatan saja, yang melibatkan semua aspek termasuk kebarangkalian bahan binaan tak cukup di tapak, kebarangkalian workers ataupun tenaga kerja di tapak berkurang atau certain issues. Itu ada tugas-tugas yang perlu dilaksanakan oleh risk management team. Dan kemudian kita ada survey, kita ada M&E, that one is common punya unit lah. Safety and health, environmental, QAQC dan juga traffic control dan juga document control. Jadi secara keseluruhan dalam suatu pengurusan projek, biasanya ia akan meliputi skop kerja yang ada di dalam carta organisasi ni lah. So meaning dia bukan hanya terhad kepada kerja-kerja teknikal saja, dia juga ia juga meliputi kerja-kerja negotiation ataupun kita juga panggil sebagai PR, public relation dengan penduduk setempat lah di kawasan kita melaksanakan projek. Okay, kita go to lebih sikit berkaitan dengan elemen dalam pengurusan projek. So macam saya bagi tadi, kita ada 3, perancangan, penjadualan dan juga pengawalan. Untuk perancangan, macam saya bagi tadi, merupakan salah satu daripada peringkat pengurusan projek terpenting yang merangkumi proses penentuan objektif projek. Ya, so ini macam saya bagi tahu tadi, maknanya dalam tempoh perancangan ni lah sesuatu organisasi ataupun pada peringkat awal biasanya ia melibatkan planner, kita panggil perancang. Dalam peringkat inilah pemilik projek
perancang dan juga konsultan akan sit down untuk menetapkan apakah objektif utama projek. Itu daripada segi perancangan sekiranya dalam stage peringkat perancangan daripada peringkat pemilik lah. Kiranya kita duduk dalam pasukan pengurusan projek untuk sesebuah kontraktor, objektif projek for sure apa yang perlu kita tetapkan adalah dari segi berapa lama jangka masa kita untuk melaksanakan projek. Apakah matlamat kita untuk projek ni? Sebagai contoh, memastikan tiada zero masalah berkaitan dengan safety dan juga berapa tempoh yang kita cadangkan untuk siap, dan yang lain itu berkaitan dengan bajet lah. Bermakna kita perlu pastikan objektif projek ini memastikan kita punya bajet yang kita telah masuk harga untuk stage, sewaktu kita masuk stage di tender stage tu, kita dapat kawal dan make sure benda tu tidak melebihi bajet yang kita tentukan lah. That one daripada segi contractor side lah. Dan keduanya dari segi perancangan yang baik adalah perlu bagi memberi kelancaran kepada pengurus dan juga pasukan projeknya semasa melaksanakan projek. Macam saya beritahu tadi, perancangan ini meliputi daripada tingkat pre-construction ataupun during construction dan juga suatu post-construction lah. So post-project ataupun pre-project. Because if let's say kita fail untuk merancang, sebagai contoh, if let's say pada peringkat perancangan melibatkan konsultan sebelum proses pembinaan, if let's say mereka merancang sesuatu perkara yang tidak boleh dilaksanakan di tapak, dan juga kemudian apabila proses tender, kontraktor pun gagal untuk fokus benda-benda yang perlu mereka lakukan di tapak, for sure projek itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna lah. Mungkin sebagai contoh saya beritahu tadi, if let's say lah sesuatu kontraktor tu masuk melaksanakan kerja-kerja berkaitan dengan bangunan dan mereka gagal untuk memastikan ataupun mereka gagal untuk fokus keperluan yang ada berkaitan dengan kerja-kerja M&E. Macam saya beritahu tadi, sebagai contoh, if let's say ada certain perkara memerlukan perkara itu, walaupun kita cadanglah that item akan dibina dalam tempoh setahun daripada sekarang, tetapi kita kena membuat persediaan perkara itu lebih awal, mungkin 5-6 bulan sebelum tempoh actual punya masa pembinaan yang hendak dijalankan. Macam sebagai contoh tadi, paling mudah sebagai contoh lift, penyediaan lift, that one is considered long lead item. So ada juga sebagai contoh walker ladder, escalator, ataupun daripada segi pump, penggunaan if it's a water treatment plant, ada setengah pump tu kita memerlukan pre-order. So meaning if let's say kita gagal untuk plan whatever material ataupun whatever aspek-aspek yang perlu ada dalam suatu projek, dan itu akan menyebabkan projek itu gagal ataupun akan berlaku kelewatan. Alright, secara amnya perancangan projek ni akan didokumentkan menjadi scope projek. So meaning pada peringkat awal biasanya klien akan menyediakan satu brief, project brief lah, atau dipanggil summary brief of project untuk diserahkan kepada petender sesuatu projek lah. That one is during tender stage. But then if let's say sesuatu projek itu telah di award ataupun telah dianugerahkan kepada sesebuah kontraktor ataupun organisasi, biasanya sebelum melaksanakan sesuatu kerja, pihak kontraktor perlu menyerahkan atau perlu submit kepada pelanggan ataupun kepada klien detail-detail berkaitan dengan perancangan yang ingin mereka lakukan. Sebagai contoh, mungkin you all dah biasa tengok, saya tunjuk contoh kat sini lah, terus saya sebab kita more on sharing session kan, saya just tunjuk one of the keperluan untuk sesuatu projek. Sebelum kita melaksanakan segala physical work, item yang perlu mendapat kelulusan dalam sesebuah projek adalah berkaitan dengan baseline program lah. This one is again yang macam saya sebut tadi ialah berkaitan dengan peringkat perancangan. Kalau you tengok this one is sesuatu perkara yang amat kritikal lah. Kalau tengok dalam based on this table of content, kesemua item ataupun perancangan kita sebelum melaksanakan kerja perlu dimasukkan ke dalam satu report ataupun
baseline program report perlu disubmit dan perlu mendapat kelulusan, dan baru kita boleh laksanakan kerja-kerja di tapak lah. This one is the actual document yang kita, even saya, kita sendiri sediakan untuk projek kita, untuk MRT projek lah. Mungkin kita just go through, tengok keperluan projek, dan dekat sini kita determine apa projek scope kita. Macam saya bagi tahu tadi lah, this one is objektif lah, our project objektif untuk sesuatu projek. So kita dah tahu this is the objective untuk this project. So as a project manager, kita kena make sure everything is well prepared and telah dirancang dengan baiklah sebelum kerja dijalankan. So dekat sini macam contoh, daripada segi key assumption tu kita dah ada letak apakah perkara-perkara yang kita akan kita buat assumption untuk handing over date. So daripada sini kita dah tahu apa perlu kita laksanakan. Alright. Termasuk juga kalau tengok dekat sini, based on this program kita forecast whatever macam saya bagi tahu tadi berkaitan dengan cost, dan juga kita punya working hours, criteria rule, dan juga work constraint. Macam saya bagi tadi, this one is again dalam peringkat perancangan. So walaupun kerja tu belum dilaksanakan lagi, kita dah foreseen lah. Based on these two area, most probably akan ada sedikit kekangan lah, ataupun work constraint di tapak. So meaning whatever kita plan, kita kena make sure kita this constraint kita kena tackle sebaiknya lah. Sebagai contoh, this one again macam saya bagi tahu tadi, melibatkan critical path, CPM. So kita dah determine, define kita punya critical path dalam setiap projek lah. Right, again this one macam saya bagi tahu tadi, sebelum start sesuatu projek, kita dah determine dah each item berapa kuantiti kerja dan juga berapa average kita punya productivity rate untuk setiap aktiviti kerja, dan daripada item ini kan kita akan tahu berapakah jumlah tenaga kerja yang kita perlu lakukan dalam tempoh. If let's say this project is 2 years, so meaning kita kena dah tahu dah berapa total workers yang kita akan ada di tapak. So kita perlu submit this item kepada klien, dan klien akan monitor daripada segi kita punya actual work progress dekat tapak. Depend on this our quantity yang perlu ada di tapak lah, pekerja dan juga bahan binaan. Alright, this one is item ni banyak lah, so saya mungkin juga tak perlu tutup, saya just tunjuk share dengan you all actual document yang kita pakai di tapak lah. Saya bagi tahu this one dia dah plan even the movement of the piling rig dekat tapak. So kalau kata kita bukan simply masuk di tapak tanpa ikut kita punya aturan kerja lah, work method statement. So whatever kita nak lakukan pun kita sebenarnya dah tahu dah immediate, based on kita punya planning, apa yang perlu dilakukan daripada arah mana, which area yang perlu kita tackle dulu. So this is type of pengurusan projek yang biasa kita lakukan di tapak lah. Yeah. Alright. Okay, yang kedua tadi, perancangan projek akan didokumentasikan menjadi skop projek, macam yang saya tunjuk tadi di dalam kita punya baseline program report. Dan seterusnya ialah semasa proses perancangan, projek akan dibahagikan kepada beberapa komponen kerja yang terpencil yang dikenali sebagai pembahagian kerja. Okey, ini pun saya dah briefkan juga tadi, maknanya whatever organisasi kerja yang kita perlu ada di dalam sesuatu pengurusan projek, kita dah standby each unit untuk tackle each item of work. For sure, kalau contoh dalam pengurusan projek, sebagai contoh pengurusan projek untuk pembinaan bangunan lah, dia melibatkan banyak trade. Bukan kalau kata let's say for pembinaan highway biasanya, ataupun pembinaan pembinaan jambatan, biasanya dia lebih kepada structure dan ada sedikit M&E. Padahal bila melibatkan pembinaan bangunan tinggi ataupun station, ini melibatkan banyak sub bidang lah, seperti architecture, dan architecture pun kita boleh bahagikan kepada beberapa item kerja, melibatkan pemasangan papan tanda, melibatkan kerja-kerja brick wall sebagai contoh, dan yang lain tu M&E is again standard lah, kerja-kerja electrical, mechanical, dan juga kerja-kerja melibatkan fire protection system. Again, that's why kita perlu rancang berapakah pasukan yang perlu ada dalam suatu pengurusan projek itu, termasuk juga
tim untuk kerja-kerja sebenar di tapak. Maknanya lebih kepada tenaga buruh yang perlu ada di tapak lah. That one is again during perancangan. Dan dengan itu sesuatu aktiviti dapat dijalankan dengan lebih lancar oleh setiap individu dengan adanya sumber tenaga buruh dan masa yang diperlukan oleh penyelia dan bahagian pengawalan pengurusan. So macam saya bagi tahu tadi, with better planning, so kita akan dapat melaksanakan sesuatu projek itu dengan lebih lancar tanpa ada sebarang hiccups yang tak dapat dikawal. Alright. Okay, this one again macam saya inform tadi, elemen dalam pengurusan projek, cara kita membahagikan pembahagian kerja dalam suatu projek lah. Secara overallnya melibatkan satu projek besar dan kita akan determine apakah perkara-perkara utama dalam projek. Macam saya bagi tahu tadi, again mungkin saya boleh ulang benda yang sama lah. If let's say melibatkan pembinaan structure, then that one is major work lah dalam sesuatu projek. Dan apa item-item yang melibatkan perkara-perkara yang juga perlu dilaksanakan. Contoh M&E works, mungkin ada landscape works dan juga, dan selepas pada itu baru kita akan go through into details activity dalam kita punya WBS lah, work breakdown structure. Daripada situ kita akan go into details kerja-kerja pengorekan, kerja-kerja earthwork, kerja-kerja infra, substructure, superstructure dan juga sampai habis lah, sampailah kerja-kerja testing and commissioning work di tapak. So ini daripada situ barulah kita akan dapat kenal pasti metrik organisasi kita lah, maknanya susun atur dalam satu organisasi berapa keperluan staff untuk memastikan semua kerja-kerja ni dapat dilaksanakan dengan sempurna lah. Alright. Okay, this one kita just go through lah. This one mungkin you all pun dah familiar lah. Dalam suatu projek biasanya dia akan melibatkan beberapa key responsibilities yang perlu ada di dalam sesuatu pengurusan projek. This one again saya ambil daripada projek Matrix projek melibatkan untuk projek LRT dan MRT untuk segmental box girder. So biasanya dalam suatu projek, dalam suatu tim pengurusan projek kita akan ada casting manager, kita akan ada survey manager, assistant construction manager, operation manager dan juga senior project engineer. This one more on technical side lah. Senior surveyor, site supervisor dan juga QAQC engineer. Macam ni tadi yang saya beritahu dalam peringkat pengawalan kualiti, kita ada QAQC engineer, QAQC inspector dan juga itu sebahagian lah. The rest for sure dalam sesuatu pengurusan projek ni dia hanya bukan melibatkan technical staff, dia juga melibatkan staff-staff yang non-technical, sebagai contoh administration, kita juga ada safety, kita juga ada environmental officer. That one is antara staff-staff kaki tangan yang ada dalam sesuatu pengurusan projek lah. Okay, kita go through for next element, penjadualan. Proses penjadualan ini diperlukan bagi menganggar jangka masa yang diperlukan bagi melaksanakan dan menyiapkan setiap aktiviti projek. Okay, this one again the same thing yang saya tunjukkan tadi dalam kita punya report. Meaning sebelum melaksanakan sesuatu projek, kita telah siap sedia berapa jumlah pekerja yang kita perlu ada untuk melaksanakan sesuatu projek lah. Maknanya kata dari segi kontraktor sendiri, dari segi kami sendiri sebagai kontraktor, item ini sebenarnya bukan sahaja dilakukan sewaktu selepas kita dapat projek, maknanya selepas kita award. Perkara ini actually perlu kita sediakan sewaktu tender stage sendiri. Daripada situ barulah pemilik projek dapat menilai kita punya capabilities lah. Maknanya kita punya kebolehan ataupun kemampuan untuk melaksanakan projek. So meaning peringkat penjadualan juga perancangan untuk kontraktor ini sendiri, dia bukan hanya berlangsung selepas dapat projek, actually ia adalah satu proses yang telah dijalankan lebih awal. Maksudnya item-item yang kita sediakan tadi itu sebenarnya telah disedia awal sebelum tender stage. So waktu tender stage itu sendiri, item-item ini telah disediakan lah. So maknanya selepas dapat projek, if kita successful during that tender, dan barulah kita secara rasminya hantar untuk mendapatkan kelulusan whatever perancangan yang kita lakukan untuk melaksanakan sesuatu projek.
Alright, anggaran tempoh masa menyiapkan projek ditetapkan dengan membuat perbandingan dengan objektif yang telah ditetapkan organisasi. Alright, macam saya bagi tahu tadi. Tempoh masa suatu projek biasanya kebanyakan buat masa sekarang sebenarnya kebanyakan klien telah tetapkan kita kena backward. Sebagai contoh, ada setengah projek klien tidak memberi jangka masa yang ditetapkan untuk suatu projek. Bermakna ia akan diletakkan ke atas tanggungjawab kontraktor sewaktu tender stage. Dia yang akan membuat penilaian, okay, this project setelah melihat condition tapak ataupun setelah melihat keadaan di tapak, mungkin kita memerlukan masa dalam tempoh 3 tahun contoh. If let's say mega project lah, 3 tahun. Ataupun mungkin kalau kata normal project, projek-projek berskala kecil, mungkin kita memerlukan 12 bulan ataupun 24 bulan. That one is depend again related balik kepada kita punya cost. Berapa harga ataupun berapa harga tender yang kita masuk. If let's say kita boleh menyiapkan dalam tempoh yang cepat, for sure harga itu kita dapat kurangkan lah sebab bermakna telah banyak item-item sebagai contoh overhead cost yang dapat kita kurangkan. Ataupun daripada segi kawalan sesuatu bahan itu sendiri dapat kita kurangkan guna di tapak. So make sure daripada situ baru kita boleh dapat pastikan sesuatu projek itu dapat dilaksanakan berdasarkan kos dan juga berdasarkan masa yang kita sendiri tetapkan. Tapi ada setengah projek pihak pelanggan ataupun pihak klien telah tetapkan secara terus. This project di dalam tender dokumen telah ditetapkan, okey, untuk projek ini setiap penender hendaklah menyiapkan projek ini dalam tempoh 24 bulan. Meaning kita sebagai kontraktor bila kita masuk, kita kena masuk buat secara backward lah. Whatever activity yang perlu kita laksanakan, kita kena compress everything dalam tempoh yang telah ditetapkan. Then daripada situ kita akan tengok berapakah kos yang kita akan masuk ataupun berapakah harga tender yang kita akan masuk untuk submit kepada pelanggan lah, ataupun kepada klien untuk penilaian mereka lah. That one is more on financial punya aspect. Okey, daripada segi penjadualan pula macam saya beritahu tadi, kita perlu dilakukan bagi menentukan dan menghubungkan antara setiap aktiviti. For sure saya rasa you all biasa tengok CPM ataupun biasa tengok work program. So daripada segi work program itu sendiri, kalau kita tengok kat sini sampel, saya boleh tunjuk sampel lah. Okay, saya pasti you all dah biasa lah tengok benda ni. So this item actually dia akan correlate dengan banyak item. Sebagai contoh, if let's say kita nak buat fire protection system, dia mesti akan ada perkara-perkara yang perlu kita siapkan dahulu dan baru kita boleh dapat laksanakan dia punya fire protection system lah. That one mungkin you all dah biasa lah, mungkin you all dah biasa dengar juga, saya dah biasa buat untuk work program ni dalam you all punya subjek ataupun you all punya based on the previous experience. Mungkin biasa dengar item ni sama ada dia start to start ataupun dia to finish to start ataupun start to finish. So this item perlu diteliti terlebih dahulu lah. Maknanya kita kena pastikan sebelum kerja-kerja fire alarm system, apa kerja-kerja yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Mungkin kita kena siapkan dulu kerja-kerja melibatkan wall, finishes, dan daripada situ baru kerja-kerja lain boleh dilaksanakan lah. That one is more on work sequencing lah. Work sequencing. If let's say you all dah biasa, then mungkin you all tahulah dia punya work sequencing, apa item-item yang perlu dilaksanakan sebelum sesuatu kerja boleh dilakukan. Okay. Alright, kenal pasti hubungan sebelum antara aktiviti. Dia yang sama yang saya sebutkan tadi. Hubungan ini akan ditentukan menggunakan teknik CPM ataupun teknik PERT lah. Dia is standard teknik yang kita biasa gunakan dari segi planner, daripada segi planner dapat tentukan sesuatu jangka masa suatu projek. Okay, next is menetapkan jangka masa bagi menyiapkan sesuatu aktiviti, dan ini seperti yang saya sebut tadi adalah penting untuk pengawalan kos. Dia daripada segi kos dan masa ni dia berkait rapat, dia correlate. If let's say you melakukan sesuatu kerja tu terlampau lama ataupun you melakukan kerja
dengan kos yang terhad tetapi you melakukan kerja, that one akan memberi impact. Sama ada you akan lewat ataupun you akan membelanjakan lebih bajet untuk melakukan sesuatu pekerjaan tu itu sendirilah. So meaning during that planning stage and during scheduling stage, penjadualan ni dia scheduling stage lah. If let's say memang item di situ telah ditentukan perlu disiapkan dalam tempoh 1 bulan ataupun tempoh 2 bulan untuk siapkan sesuatu item tu, if let's say kita spill out that activity, for sure sebagai contoh sekiranya ia melibatkan sewaan mesin, melibatkan sewaan jentera, for sure if let's say you melangkaui waktu yang telah ditetapkan, that one is for sure akan melibatkan berlebihan kos yang perlu syarikat you bayar untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan lah. Sama juga if let's say melibatkan tenaga kerja sebagai pekerja. If let's say you all melaksanakan kerja dalam tempoh masa yang agak lama, for sure dekat situ akan ada cost impact. You all perlu bayar gaji pekerja lebih, you all perlu membayar OT pekerja, overtime pekerja dengan lebih. So that one is again secara keseluruhannya akan memberi efek kepada you all punya project cost ataupun you all punya project budget lah. Alright. Dan secara keseluruhannya penjadualan ini adalah untuk mengoptimumkan penggunaan sumber tenaga, bahan dan juga kita punya manpower di tapak dengan lebih efisien lah. If let's say we can plan properly, we can plan efficiently, for sure kita punya penggunaan resources dekat tapak akan jadi lebih efisien lah. So meaning kita bukan saja boleh menjimatkan kita punya cost, dan kita juga boleh menjimatkan waktu untuk melaksanakan sesuatu kerja. Daripada situ kita dapat membantu klien sendiri dan juga membantu pihak syarikat kita sendirilah dalam tempoh melaksanakan sesuatu projek. Okay, next is sedikit, this one again lah just penerangan berkaitan dengan Gantt chart. Gantt chart ni actually the same thing yang tadi saya tunjukkan tadi lah, that one is work program. Dia punya perincian, teknik penjadualan yang biasa digunakan. Biasanya Gantt chart antara perincian yang kita biasa gunakan dalam pengurusan projek ni, kita menggunakan Microsoft Project. Tapi ada setengah projek klien memang dah decide atau telah tetapkan penggunaan Primavera untuk melaksanakan kerja-kerja penjadualan, termasuk kerja-kerja pengawalan tempoh kerja di tapak lah. So turut dikenali sebagai carta bar lah, bacat, di mana setiap aktiviti itu akan ditunjuk tempoh masa. The same thing yang saya tunjukkan sebentar tadi lah. Okey, kebaikan penggunaan Gantt chart ni kepada sesuatu pengurusan projek, especially kepada pengurus projek lah sebagai project manager, ia mudah untuk kenal pasti aktiviti yang telah dirancang. Meaning kalau you tengok tadi, if let's say kita sebagai layman tengok that work sequence, kita dah tahu dah, okay, di sequence akan jalan kerja pada sekian-sekian masa. So maknanya perkara itu akan lebih mudah lah dia untuk sesuatu pengurus projek laksanakan kerja di tapak. Dan keduanya melaksanakan aktiviti kerja, maknanya memudahkan pengurus projek melaksanakan aktiviti kerja mengikut perancangan, dan seterusnya mengenal pasti anggaran tempoh masa setiap aktiviti untuk tujuan rekod. Okey, sebagai pengurus projek ataupun satu pengurusan projek, ia bukan hanya perlu memastikan tempoh masa itu dijalankan mengikut tempoh masa yang ditetapkan, tetapi mereka juga perlu melaksanakan kerja-kerja rekod. Because this one again berbalik kepada contractual punya requirement. If let's say berlaku kelewatan, sebagai contoh industri pembinaan sekarang since 2019 bila kita start COVID-19, memang banyak impact kepada industri pembinaan, because if let's say dulu kita lockdown, contractually still kita kena siapkan dalam tempoh yang telah ditetapkan, tetapi because of lockdown kita kena stop kerja dan tidak ada sebarang aktiviti yang dibenarkan di tapak. Without proper record, without proper justification, for sure contractually akan ada masalah lah kepada kontraktor. For sure kita akan perlukan satu record ataupun satu dokumentasi yang baik untuk justify kenapa berlaku kelewatan dalam sesuatu projek. So that one again adalah tanggungjawab pengurusan projek di tapak lah untuk melaksanakan kerja-kerja ataupun melaksanakan
filing ataupun kerja-kerja record berkaitan dengan kelewatan ataupun apa-apa isu yang berkaitan dengan kontraktual di tapak. Alright, next adalah berkaitan dengan memantau jangka masa keseluruhan projek yang akan dilaksanakan. This one is the ultimate of the work program lah, untuk memantau jangka masa keseluruhan projek. So kita nak pastikan tempoh projek sekiranya dah perlu disiapkan dalam tempoh 2 tahun, projek itu dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun ataupun siap lebih awal. If berlaku kelewatan, at least macam item yang sebelumnya kita ada record mengapa berlaku kelewatan. Sama ada disebabkan oleh masalah workmanship kontraktor itu sendiri ataupun disebabkan oleh perkara-perkara lain, sama ada item-item yang biasa kita dengar dalam kontrak, berlaku masalah dengan berkaitan dengan land issues ataupun force majeure. Force majeure ni mungkin kita boleh relatekan dengan isu-isu COVID-19. Dia perkara-perkara di luar jangka lah, perkara-perkara dengan perkara-perkara di luar jangka. Even waktu peringkat perancangan itu sendiri pun perkara itu tidak dijangka, dan sewaktu peringkat implementation dekat tapak pun perkara itu tidak dijangka. Tidak siapa pun jangka akan berlaku isu-isu COVID-19. So at least with proper record, with proper scheduling, kita akan dapat memastikan projek itu dapat dilaksanakan dengan lancar. Alright. Okay, this one again yang tadi saya telah tunjukkan, dia punya Gantt chart untuk sesuatu projek. This one again biasanya daripada, kalau you all tengok dalam tingkat atas ini sekali, biasanya kita dah determine project milestone. Project milestone ni biasanya biasanya dia melibatkan kita punya key dates, dia kita panggil, kalau kata dalam MRT kita panggil key dates, key access date ataupun key dates untuk penyerahan sesuatu item itu sendiri. Sebagai contoh, let's say kita dapat letter of award, surat lantikan sebagai kontraktor pada sekian-sekian, dan bila pula kita akan dalam key access date yang berikutnya pula, bila kita akan serahkan bangunan yang telah siap. Kalau you all tengok dalam tempoh macam ni biasanya 2018 kita dapat surat pelantikan sebagai kontraktor pada Oktober 2017, dan setengah item untuk kita date of practical completion kat sini is CPC, maknanya dalam tempoh 30 Oktober 2021. So this date yang perlu kita pantau sepanjang melaksanakan kerja-kerja project management di tapak lah. Alright. Okay, the next element dalam projek adalah pengawalan. That one is again berkaitan dengan control, how we control kita punya projek. Ia bukan hanya meliputi berkaitan dengan kontrol macam mana kita kontrol kita punya manpower, ia meliputi keseluruhan kerja-kerja pengawalan. Ia meliputi berkaitan dengan kawalan, berkaitan dengan sumber, resources, berkaitan cost, quality dan juga tempoh masa. Tujuan pengawalan ini basically untuk memastikan semua aktiviti dapat dikenal pasti. Maknanya tiada item aktiviti yang tertinggal lah. So kita kena make sure semua item yang perlu dilaksanakan dalam suatu projek perlu dilaksanakan berdasarkan tempoh masa yang telah ditetapkan. Dan next, untuk memastikan semua aktiviti dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan, memastikan sumber-sumber yang diperlukan dikenal pasti, memastikan perubahan dalam jadual akan berlaku sekiranya terdapat perubahan atau pembaharuan dalam projek. Okey, item yang last ni sama macam saya sebut tadi lah. Sekiranya kita tidak kawal, tiada control measures yang kita laksanakan dalam suatu projek. Sebagai contoh, kita just let it be lah, orang kata biarkan saja projek itu berjalan tanpa ada sebarang kawalan. For sure, cost yang kita akan tetapkan itu akan tak dapat kita kontrol lah. Maknanya if let's say that project is 3 million sebagai contoh, ataupun 1 juta lah, contoh paling mudah, 1 juta. Tanpa kawalan yang betul, mungkin projek itu akan mengalami kerugian, mungkin akan melibatkan perbelanjaan melebihi 1 juta. That one impact dia macam sebagai contoh lah, ia berkaitan, relate back kepada pengawalan kita terhadap kita punya manpower, pengawalan kita terhadap penggunaan jentera mesin dekat tapak. If let's say kita gagal untuk mematuhi tempoh masa itu, then for sure kita akan spend lebih banyak. Kita punya expenses, kita punya overhead akan melebihi daripada apa yang kita patut belanjakan lah. For sure that one is telah exceed budget. Kalau di projek kita biasanya akan exceed budget, atau kita panggil burst, budget burst.
So for sure, if let's say perkara-perkara itu melibatkan perkara-perkara di luar jangka, at least with with proper control, kita akan dapat kenal pasti, okay, based on these issues, contoh COVID-19, after kita recover balik, berapakah, bila ataupun masa yang sesuai ataupun bilakah masa yang akan sesuai untuk kita siapkan projek ni based on kita punya record di tapak lah. So that's why it's very important to have better control system ataupun better proper kawalan terhadap all these item, sumber, cost, quality dan tempoh masa kerja di tapak. Okay, this one again more on ringkasan kepada kita punya that 3 item yang kita telah bincangkan tadi, perancangan, penjadualan dan juga pengawalan. So saya rasa mungkin saya tak perlu ulang sebab this one kita dah sebutkan secara langsung tadi. Mungkin you all will go through secara keseluruhan lah. So secara keseluruhan this item is correlate lah. Kalau you tengok dekat sini dia memang correlate dari segi perancangan, penjadualan dan pengawalan. If let's say salah satu stage dekat sini kita gagal untuk control, for sure dia akan beri impact kepada the final end product lah, meaning of the completion of the project. Right. Okay, dari keseluruhan yang kita telah bincangkan tadi dalam sesuatu pengurusan projek, faktor kejayaan sesuatu projek ni kita boleh bahagikan kepada beberapa perkara lah. If let's say kita gagal untuk menguruskan sesuatu projek itu dengan baik, dengan tidak sempurna, for sure dia akan memberi impact secara keseluruhan lah, terutamanya kepada organisasi yang melaksanakan projek tersebut lah. Alright. Antara punca kegagalan sebuah projek itu biasanya keperluan yang tidak lengkap dan sentiasa berubah. Okay, this one mungkin saya boleh beri contoh. If let's say kita melaksanakan kerja-kerja pembinaan rumah lah sebagai contoh, paling basic. Suddenly all the designs, all the planning sudah telah lakukan dan klien telah setuju dengan item-item yang telah persetujui. But suddenly in the middle of the construction ataupun in the middle of the work progress dekat site, client suddenly tukar planning and then membuat kerja-kerja tambahan ataupun sentiasa berubah. Today dia perlukan deck tangga pada bahagian kiri dan suddenly besok dia datang site ataupun tu dia after meeting with their team mungkin dia kata, oh kita perlukan tambahan satu lift and that, but then minor adjustment is okay. But then if dia melibatkan perkara yang terlalu kerap ataupun perkara-perkara yang high impact, for sure dia akan memberi kesan kepada sesuatu projek lah. So this one again, sometimes dia akan menjadi salah satu sebab kenapa sesuatu projek itu akan menjadi gagal lah. Dan kemudiannya melibatkan penglibatan pengguna yang terhad. Again, if let's say client, pengguna ni maksudnya is client lah, owner, project owner. If let's say that project owner kurang melibatkan diri dalam suatu projek, pun akan menyebabkan kegagalan suatu projek kerana kurangnya pemantauan ataupun kurangnya pemerhatian yang dilaksanakan oleh klien terhadap projeknya sendiri. Alright. Then sokongan eksekutif. Okay, sokongan eksekutif ni biasanya dalam sebuah kontraktor, pengurusan projek ni biasanya ia base di tapak bina lah. Kekurangan sokongan eksekutif ni maksudnya mungkin daripada level HQ ataupun ibu pejabat. So meaning if let's say one of the project tu sedang dilaksanakan, pengurusan projek di tapak kurang mendapat support ataupun kurang mendapat perhatian daripada pengurusan tertinggi, so sometimes ia akan memberi impact yang negatif juga kepada suatu projek. Kekurangan sokongan teknikal, this one again macam saya telah bincang awal tadi, if let's say kita plan menjalankan suatu projek, tak kira lah projek tu projek berskala kecil ataupun projek mega, for sure lack of technical staff dekat site juga akan memberi impact lah kepada sesuatu projek, because without technical knowledge yang betul di tapak, for sure dia akan memberi impact dari segi quality of workmanship dekat tapak. So kita sebagai jurutera, you all mungkin sebagai jurutera juga perlu ambil perhatian yang lebih kepada kerja-kerja teknikal di tapak lah.
So, sebagai pengurus projek pun ia perlu pastikan projeknya mempunyai manpower teknikal yang cukup di tapak. Then this one again, perancangan projek yang lemah. Objektif yang tidak jelas. This one is again as waktu macam saya beritahu tadi, kita peringkat awal kita sepatutnya dah tetapkan apa objektif untuk projek ni. If let's say kita tidak tetapkan projek, for sure dia akan memberi impact yang teruk lah kepada suatu projek. Alright, this one kekurangan sumber. Sumber ni termasuklah sumber tenaga kerja ataupun sumber bahan. Alright, then the next is the positive one. If punca kejayaan sesebuah projek biasanya mempunyai keperluan sistem yang diterjemahkan dengan jelas. This one again correlate balik dengan kita punya objektif dan juga pelibatan sokongan dari pihak pengurusan atasan. This one macam saya sebut tadi, sokongan eksekutif dan juga perancangan projek yang terperinci dan menyeluruh. With better planning, with proper implementation, for sure sebuah projek itu akan dilaksanakan dengan jayanya lah, dengan successfully. Alright, again this one again on penjadualan dan milestone yang realistik. Okay, sampai di situ ada apa-apa ke? Kalau ada apa-apa nak buat pertanyaan, ada apa-apa ke, boleh just interrupt saja, tak ada masalah. Kalau ada apa-apa kan, kita just on this sembang-sembang santai, jika saya ada apa-apa nak interrupt, tak ada masalah, just boleh bagi tahu saya lah. Alright. Alright, kalau begitu kita just go to untuk kita punya project delivery, jenis-jenis kontrak. This one again, jenis-jenis projek ni biasanya kerja-kerja yang normal lah. Yang saya sentuh di sini adalah perkara-perkara kerja-kerja yang jenis-jenis kontrak kerja yang biasa yang dilaksanakan di Malaysia lah. Actually banyak. Kalau kata we go for next level of project management punya jenis-jenis kontrak, ada banyak jenis-jenis kontrak yang dilaksanakan di overseas ataupun di Malaysia. Tapi basically item-item yang dekat sini adalah perkara-perkara yang secara basicnya itulah kerja-kerja yang jenis-jenis kontrak yang ada dilaksanakan di Malaysia. Okey. Jenis-jenis kontrak yang biasa yang biasa dilaksanakan di Malaysia lah. This one again sama ada projek-projek swasta ataupun projek-projek JKR, government lah. Bila kita sebut berkaitan yang projek-projek berkaitan dengan syarikat government ini, biasanya JKR lah, Jabatan Kerja Raya atau Kementerian Kerja Raya ni. Jenis kontrak yang biasa dilaksanakan ialah jenis konvensional. Konvensional ni bermaksud proses peringkat rancangan, reka bentuk dan perolehan procurement lah, dilaksanakan oleh pihak kerajaan lah. Biasanya perkara-perkara ini dilaksanakan on behalf government, biasanya dilaksanakan oleh pihak Kementerian Kerja Raya sendirilah. Ataupun sekarang banyak juga kementerian-kementerian yang mempunyai technical team sendiri yang melaksanakan kerja-kerja perancangan, reka bentuk dan perolehan on behalf government, bukan JKR sajalah. Dan kemudian selepas tempoh perancangan reka bentuk dilaksanakan oleh pihak government, pihak JKR, kemudian dia akan call for tender ataupun call for quotation sebuah harga kepada kontraktor-kontraktor terlibat, dan dalam tempoh pembinaan ni biasanya dia akan dilaksanakan oleh kontraktor, dan seterusnya apabila projek itu siap, dia kemudiannya akan diserahkan kepada pihak government semula untuk tujuan operasi dan juga selenggara. Sebagai contoh dekat sini macam yang saya beritahu pelibatan saya dalam projek pembinaan sekolah. That one is basic punya conventional punya projek lah. So meaning all the designs of all the planning prepared by JKR Malaysia, but then after that dia ditender dan dijalankan oleh kontraktor. Setelah kerja-kerja itu siap, projek sekolah itu akan diserahkan kepada JKR, dan pihak JKR akan serahkan bangunan itu secara keseluruhannya kepada Kementerian Pendidikan. Daripada segi operasinya dijalankan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai sekolah,
But then bila melibatkan pekerja-kerja selenggara, maintenance, dia akan dilaksanakan oleh pihak JKR. But then secara keseluruhannya ia adalah hak milik oleh kerajaan Malaysia lah dan pihak government. Itu adalah kerja-kerja jenis kontrak konvensional, dia very straightforward lah. Dan seterusnya kita go another type of design and build ataupun turnkey project. Okay, design and build ni biasanya ia melibatkan secara keseluruhannya kerja-kerja dilaksanakan oleh kontraktor itu sendiri. Sebagai contoh, apa yang saya boleh bagi contoh kalau mungkin yang mudah dilihat, projek MRT. Projek MRT adalah salah satu contoh projek turnkey buat masa sekarang. Tapi sebelum ni dia bukan projek turnkey, sebelum ni dia lebih kepada projek konvensional. Selepas pertukaran kerajaan, mungkin kalau you all aware, pada tahun 2018 tak salah saya, pertukaran kerajaan, projek MRT ni diminta untuk review semula kos projek asal untuk pembinaan keseluruhan projek MRT. Sebelum tempoh tersebut, projek-projek MRT ni dilaksanakan secara, boleh dikatakan secara konvensional lah. Meaning projek ini dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia dan on behalf kerajaan Malaysia, agensi yang memantau projek ini dipanggil MRT Corp. MRT Corp ni adalah satu, dia panggil syarikat berkaitan kerajaan lah, ataupun dia panggil SPV, vehicle syarikat berkaitan kerajaan lah, dia panggil SPV untuk memantau kerja-kerja MRT. But then di bawah MRT Corp, segala kerja-kerja berkaitan dengan pelaksanaan kerja tapak pemantauan dilaksanakan sepenuhnya pula oleh MMC Gamuda. Okey, itu adalah basic konvensional untuk projek MRT. But then selepas tempoh untuk mereka review semula kos projek itu, secara keseluruhan jenis kontrak untuk MRT ini telah ditukar sebagai turnkey. Maknanya projek ini telah dijadikan projek design and build. Tanggungjawab menyemak semula design, tanggungjawab menguruskan pengurangan kos berkaitan dengan design telah diletakkan di bawah MMC Gamuda. MMC Gamuda SSP dipanggil, MMC Gamuda SSP Sembilan Berhad. So projek design and build ni biasanya sebagai satu kontraktor yang dilantik, dia perlu melaksanakan sendiri perancangan, reka bentuk, perolehan dan juga semua kerja-kerja berkaitan dengan pembinaan juga dilaksanakan oleh satu kontraktor yang sama lah. So meaning klien ataupun kerajaan hanya mengeluarkan satu, dia panggil need statement. Apakah keperluan kerajaan? Sebagai contoh, if let's say mungkin MRT ni complicated sikit. Mungkin kalau kata kita ambil paling mudah, design and build untuk satu projek sekolah lah paling mudah. Mungkin dia nak merancang untuk membina sekolah di Batu Pahat, di Perak Raja, sekolah baru, mungkin sekolah MRSM, sekolah MRSM atau sekolah asrama yang baru. So government hanya mengeluarkan satu need statement, penyata kehendak, dia panggil penyata kehendak. Di situ government akan specify apa item yang perlu ada dalam projek ini untuk pembinaan sekolah. Sebagai contoh, sekolah ini mestilah mempunyai keluasan sekian-sekian yang boleh menampung sejumlah pelajar sekian-sekian. Sebagai contoh mungkin menampung 1,000 orang pelajar. Dan juga kapasiti sekolah ini perlulah berhawa dingin keseluruhannya dan mempunyai satu padang, satu swimming pool dan apa-apa lagi kehendak yang government perlukan lah. So daripada situ, apabila tender dikeluarkan, kontraktor-kontraktor yang akan masuk untuk kerja-kerja memasuk harga untuk kerja-kerja design and build sekolah ni, dia akan melaksanakan proposal, akan menyediakan proposal reka bentuk sekolah dan juga perkara-perkara teknikal yang perlu ada dalam sesuatu sekolah. So meaning all the item perlu disubmitkan kepada government dari segi design dan dari segi perolehannya dan dari segi harga, dan daripada situ government akan decide which one is better, which one is yang boleh fulfill all the requirement of the project lah. So daripada situ, if let's say company A dapat fulfill all the
requirement yang telah dinyatakan dalam penyata kehendak ataupun dalam mission statement, so for sure government akan award that project kepada kontraktor yang terpilih lah. So basically itu adalah jenis design and build project. So maknanya design and build is overall dilaksanakan oleh pihak kontraktor, hanya selepas siap saja akan diserahkan kepada government untuk tujuan operasi dan juga selenggara. Alright, itu secara perbezaan lah antara konvensional dan konvensional juga design and build ataupun dipanggil sebagai turnkey. Turnkey ni maksudnya kita turnkey lah. Bila kita siap, kita turnkey kepada kontrak kepada government lah. Kita pulangkan balik kepada government untuk handing over. Alright, yang seterusnya adalah jenis kontrak antarabangsa. Okay, this one banyak juga dilaksanakan. This one macam contoh, mungkin saya boleh katakan salah satu contoh projek kontrak antarabangsa ni mungkin sebagai contoh projek ECRL. ECRL yang right now tengah dijalankan di Pantai Timur. Main kontraktor adalah dilaksanakan oleh kontraktor daripada Tanah Besar China lah, CCC. Dan ini salah satu jenis kontrak antarabangsa yang besar dijalankan di Malaysia lah. Kontraktor daripada dua negara dijemput dan juga lazimnya peruntukan pembayaran asing. Memang kalau ECRL tak silap saya pun memang dibiayai daripada kerajaan China. Dan seterusnya penetapan syarat sebagaimana dasar kerajaan. Syarat-syarat ni government akan tetapkanlah. Mungkin akan perlu ada 30% syarikat-syarikat Bumi Putra ataupun syarikat-syarikat tempatan involved di bawah projek ECRL ini. So ini adalah antara perkara-perkara lah. Dan yang selainnya tu dasar pelaburan asing, dasar pembelian barang import secara FOB, dasar penggunaan perkhidmatan pengangkutan kebangsaan dan penggunaan bank-bank tempatan yang mempunyai cawangan di luar negara. This one is secara overall is melibatkan dua government. Biasanya dia panggil G2G, government to government. Government Malaysia with government China, government Malaysia with government Korea. So antara kebaikannya dia one is kalau peringkat awal-awal dulu waktu Malaysia baru nak berkembang dulu, biasanya sebagai contoh projek LRT, kebanyakan kontraktor yang menjalankannya adalah daripada Korea ataupun Jepun. That one is lebih kepada transfer teknologi punya requirement, sebagai contoh dasar kerajaan. So bila kontraktor daripada luar masuk, then that teknologi tu dibawa masuk. That's why sekarang kebanyakan kerja-kerja macam pembinaan jambatan, even jambatan kedua, sebab anak tempatan ataupun local kontraktor pun dah boleh laksanakan sebab kita dah ada teknologi tu di sini. Alright. Itu antara kebaikan juga lah untuk kontrak antarabangsa. Alright. Another one yang biasa kita dengar, jenis-jenis kontrak selain daripada tiga yang tadi tu, kita ada satu lagi, build, operate and transfer ataupun kita panggil BOT. Okay, BOT ni biasanya secara dia lebih boleh dikatakan macam lebih kurang projek design and build, tetapi secara keseluruhannya dia dilaksanakan dan akhirnya sekali projek yang telah disiap itu juga akan diselenggara, akan dioperate oleh kontraktor yang sama. Ini kalau kata secara mudahnya ataupun mungkin kita boleh relatekan seperti pembinaan lebuh raya, highway. Projek itu biasanya milik kerajaan, ada setengah projek itu mendapatkan kelulusan kerajaan, dan tetapi dari segi design, reka bentuk ataupun dari segi procurement proses, financing dan pembinaan itu sendiri dilaksanakan oleh kontraktor ataupun dilaksanakan oleh sebuah syarikat lah, konsesi dia panggil kalau dalam lebuh raya. So secara keseluruhannya daripada peringkat awal hinggalah peringkat pengoperasian tol, sebagai contoh kalau yang paling mudahnya kita tengok UEM Plus, dan kita ada contohnya projek yang saya terlibat sebelum ni Suke, Prolintas, dia punya syarikat yang melaksanakan pembinaan. So syarikat-syarikat inilah yang akan membina, yang terlibat dalam peringkat perancangan, membina sehinggalah peringkat operasi. But then tempoh dia untuk menyerah semula kepada kerajaan itu for sure depend kepada dia punya tempoh konsesi lah. Macam biasanya kita tengok di KL ada beberapa highway yang dulu asalnya ada tol, dan kemudian kalau kita tengok selepas itu dah tak ada tol sebab maknanya sudah tempoh konsesinya telah tamat,
dan telah diserah semula kepada government lah. Dan selepas itu dan barulah government start untuk membuat operasi sendiri ataupun membuat maintenance sendiri. Sebagai yang paling mudah kalau di KL tu antaranya highway KL Seremban dan juga setengah highway di Connaught. Itu antara contoh-contoh highway yang telah diserah semula kepada kerajaan lah. Alright, perbezaan this one again saya just membuat perbezaan sedikit comparison untuk perbezaan di antara projek konvensional dan juga projek design and build di bawah JKR lah. Actually sama lebih kurang lah dia punya term tu untuk projek swasta pun actually whatever contract yang kita pakai, if kita buat projek swasta pun biasanya dokumen kontrak yang digunakan biasanya dia akan refer back kepada JKR 203 ataupun JKR design and build ataupun menggunakan kontrak lembaga LAM ataupun PAM panggil. Alright, dekat sini kalau you all tengok this one is list of perkara lah yang you tengok yang 203 ni, this one is conventional. GPT ni this one is untuk dokumen kontrak untuk design and build. Alright, daripada segi comparison, pegawai yang bertanggungjawab untuk projek conventional is pegawai penguasa, dipanggil superintending officer SO. Dan untuk design and build biasanya kita akan panggil pengarah projek lah. Dan perunding dilantik oleh kerajaan, dan untuk design and build perunding tu di bawah kontraktor. Macam saya beritahu tadi, whatever design and build, tanggungjawab design tu di bawah kontraktor. Dan yang the rest, this one is more on the commercial lah, bayaran interim, bayaran pendahuluan, advance, penyediaan dokumen, perubahan kerja. Dan perubahan kerja ni maksud macam saya beritahu tadi lah, suddenly ada perubahan, penambahan scope of work ataupun pengurangan scope of work. So kalau kata let's say government, that one is very straightforward lah, harga kontrak akan diselaraskan. Dan tapi design and build, if let's say that perubahan kerja disebabkan oleh klien, dan for sure perlu kelulusan lah daripada pihak klien. Dan LED ni, this one is kelewatan kerja LED. Ini wang kos prima, tempoh, this one is tempoh liability kecacatan, defect DLP dia panggil, defect liability period 12 hingga 24 bulan. But again, this period is not fixed sebenarnya, dia bergantung kepada kontrak. Ada setengah tu melebihi daripada tempoh ini, tapi this one basic dua kontrak ini adalah seperti inilah, 12-24 bulan, dan mungkin lebih ataupun mungkin kurang juga. Dan the next is jadual kecacatan. Jadual kecacatan ni defect list on selepas kita siap tempoh liability period ni. Jadual kecacatan ni maknanya tempoh untuk kita kontraktor membuat perbaikan semula. Dan this one is program utama dan maintenance work. Maintenance work ni biasanya untuk projek konvensional dia ada kontrak yang berbeza lah. Maknanya macam saya beritahu tadi, selepas tempoh penyiapan tu siap, kontraktor akan serahkan kepada government, dan government akan buat kerja-kerja operasi dan selenggara. Dan depend kepada projek design build, biasanya dia termasuk sekali dalam tempoh 24 bulan tu adalah kerja-kerja termasuk sekali kerja-kerja maintenance. Okay, this one I think the same thing lah, cuma dalam segi bentuk visuals, traditional methods dan juga design and build method. Alright, kalau kita tengok dekat sini, untuk traditional, klien yang akan memain peranan sebagai SO lah kita panggil. Klien yang akan bertindak sebagai SO untuk memantau technical team yang meliputi arkitek, construction contractor, engineers, dan juga semua dia punya subcontractor dan juga supplier. Dan burden itu adalah semuanya terletak di bawah owner lah. Dia yang akan memantau pergerakan pekerja-pekerja ataupun pergerakan pengurusan projek di tapak. Berbeza dengan projek design and build method, owner akan melantik salah pembantu. Biasanya kita panggil sebagai project management consultant lah, PMC, ataupun another contractor, design and build contractor yang akan duduk di sini, yang akan memainkan peranan on behalf owner. So meaning burden of the owner tu akan half akan di-share ataupun lebih akan dilaksanakan lebih oleh design and build contractor ataupun PMC ini, project management consultant ni. So the rest instruction
design and build construction akan design and build contractor hanya akan menerima arahan daripada owner, dan the rest arkitek, consultants dan juga subcontractor dan supplier akan berada di bawah tanggungjawab design and build contractor. So this one is very clear cut punya perbezaan lah, very straightforward. Right. Okay, saya go through sedikit. This one again based on my experience dekat government MRT project. This one macam saya beritahu tadi, project stakeholder ni mereka yang terlibat dalam sesuatu projek lah. Macam saya beritahu tadi, untuk projek MRT, termasuklah MRT 1 dan juga MRT 2. Government Malaysia, pihak government, pihak kerajaan Malaysia melalui waktu tu kita panggil sebagai SPAT, agensi yang bertanggungjawab untuk memantau projek ni bagi pihak government is SPAT. Sekarang dah tukar menjadi APAT, agensi pengangkutan awam darat. So dia yang akan bertindak sebagai agensi pengawal ataupun dari segi pemantauan lah. Dari segi pengurusan projek, pihak Malaysian government atau kerajaan Malaysia melantik ataupun menubuhkan satu syarikat berkaitan dengan kerajaan MRTC Corp untuk melaksanakan kerja-kerja MRT di Malaysia lah, termasuk MRT 1, MRT 2 dan MRT 3 coming soon. Okey, di bawah MRTC ni, kalau kita tengok type of kita punya jenis kontrak yang kita jalankan tadi, di bawah MRTC ni akan ada satu project delivery partner dia panggil PDP. PDP ni lebih kepada boleh kita kata sebagai PMC lah, maknanya Project Management Consultant. Semua technical team akan ada di bawah, semua technical team dan juga pengurusan akan berada di bawah project delivery partner. Untuk projek MRT 1 dan 2, project delivery partner ni dilaksanakan oleh MMC Gamuda Sdn Bhd. MRC Gamuda untuk dia ada dua lah, untuk line 1 dia panggil MMC Gamuda Sungai Buloh, dan untuk MRT 2 dia panggil MMC Gamuda SSP Sdn Bhd, Serdang Sungai Besi Putrajaya. Dan di bawah PDP ni, di bawah Gamuda akan ada team of consultant, all the architects, all the M&E consultant, all the civil engineers akan berada di bawah PDP ni lah. Dan seterusnya barulah akan ada work package contractor. Di dalam MRT kita panggil work package contractor, WPC. Dan di situ pula akan ada designated supplier dan juga designated contractor. So meaning this one is dia punya structure of project MRT based on kita punya kalau kita tengok tadi type of kita punya contract, typical contract. This one is kalau dekat sini ni is MRT lah, kita boleh kata kerajaan Malaysia. Dan dekat sini akan ada satu team PDP, ada satunya akan ada satu lagi line dekat sini PDP, dan di bawah PDP ni akan ada team consultant dan juga arkitek. The rest barulah akan ada satu team lagi untuk subcontractor dan juga work package contractor. Alright. Okey, macam saya beritahu tadi, dalam sesuatu projek ni, pengurusan projek, banyak trade kerja yang terlibat. That's why kita memerlukan rancangan yang teliti. Untuk MRT projek saja, kalau di sini saya boleh share dekat sini sedikit, kita ada advance work. Advance work ni meliputi kerja-kerja yang dijalankan sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum kerja-kerja MRT sebenar dijalankan. Saya sendiri terlibat untuk kerja-kerja MRT 2. Even projek MRT 2 sepatutnya start pada tahun 2018 MRT 2 start. Actually kerja-kerja MRT advance work ni telah di start lebih awal, 2016 kita dah start untuk kerja-kerja relocation bangunan-bangunan yang akan akan terkesan, akan impact disebabkan oleh peminat MRT. Dia mana salah satu kerja yang kita lakukan lah. Ada a few kontraktor yang melakukan kerja-kerja ni lah. Pemindahan pylon. Kalau you tengok di KL ada kerja-kerja perubahan Ampang Plaza. Itu ada semua tu adalah melibatkan kerja-kerja advance work. Dan kita ada system work, underground work, station work, viaduct, designated suppliers, designated contractors, depo dan juga feeder bus.
Alright, this one again repetition lah on the project stakeholder. Macam saya beritahu tahu tadi, Malaysia Government is a project owner, MMC Gamuda. Consultant, ada a few consultant lah yang terlibat dalam pembinaan MRT. This one is HNT Consulting Engineers, Zaidun Lee yang berhad, dan ada a few lagi lah. Dan kontraktor yang terlibat sebagai work package contractor dalam projek MRT ni ada senarai kontraktor yang terlibat lah. Sunway, Ahmad Zaki, Trans Resources, Gadang, yang dulu saya berkhidmat dengan EcoWorks yang berhad lah. This one is MRCB. This one lebih kepada macam kajian kes lah, saya share dengan you all berdasarkan topik hari ni kan, berkaitan dengan jenis kontrak tu. Saya just relatekan balik dengan projek, pembinaan projek MRT. Okay, this one again on list of the project. Kalau kita tengok tadi, this one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This one is dia relate back dengan this ni lah, kerja-kerja dekat sini. Kontraktor-kontraktor yang terlibat untuk semua package kontraktor yang ada dekat dalam MRT. Okay, dah 10.25. We go laju sikit untuk kerja-kerja tender. Okay, ini tak banyak lah, very straightforward saja. Okay, tender ialah satu penyataan harga yang diterima sebagai pertukaran kepada penyediaan barangan ataupun perkhidmatan. So meaning dekat sini boleh yang boleh kita simplify kan, maksudnya sesuatu agencies ataupun organisasi, tak kira lah government ataupun syarikat swasta, dia akan call for tender untuk mendapatkan perkhidmatan ataupun bekalan daripada sesuatu pembekal ataupun daripada sesuatu kontraktor. That's why we call as a tender process. Dan ia merupakan tawaran rasmi yang dibuat bagi melakukan sesuatu perkhidmatan pada harga yang tertentu. Basically untuk tender ni ada dua item sajalah. Yang pertamanya untuk perkhidmatan. Perkhidmatan ni termasuklah kerja-kerja sebagai kontraktor. Kontraktor, dan keduanya untuk pembekalan. Biasa kalau kata dalam MOF, Ministry of Finance punya perolehan, akan ada dua saja biasanya. Pembekalan dan juga servis. If let's say you nak membekal makanan, the one is tender untuk membekal makanan. Ataupun kalau you sebagai kontraktor, ada tender untuk perkhidmatan lah. Dan seterusnya tender kebiasaannya dibuka bagi tujuan pembekalan bahan atau pembarangan. Misalnya saya dah mention tadi lah. Okay, this one again standard procedure untuk carta ahli tender terbuka untuk proses kerja. Mungkin agak blur sikit kot, tapi boleh nampak lah. This one again is standard punya, kalau kata actually untuk tender government ataupun swasta, tak kira lah, dia ada a few type of tender stage. Dia ada tender terbuka, dia ada tender tertutup, tender terpilih. Sekiranya daripada segi yang ni saya just touch untuk tender terbuka saja. Maknanya dia untuk tender terbuka ni yang kita sedia maklum, biasa kita dengar even melibatkan politik, biasanya tender terbuka ni is open. Dia terbuka kepada semua syarikat boleh masuk untuk bidding lah, masuk bidding. So ini ada standard proses, maknanya daripada peringkat perundingan hinggalah peringkat penyediaan dokumen tender, iklan tender. This one again on the government side lah, ataupun daripada segi yang syarikat badan yang mengeluarkan tender. Dan bahagian bawah ni barulah melibatkan syarikat-syarikat yang akan menyertai tender lah, penyediaan kertas taklimat. Dan selepas tu barulah dekat sini Kementerian akan terima pengakuan, dan selepas kiranya berjaya barulah dia akan mengeluarkan surat niat ataupun dia panggil LOA, Letter of Award, kepada kontraktor yang berjaya lah. Dan akhir sekali barulah ada dekat sini is pentadbiran kontrak. Pentadbiran kontrak ni berlangsung sewaktu kerja-kerja pembinaan dijalankan lah, ataupun kerja-kerja kontrak dijalankan lah. Tak kira lah kontrak apa, bekalan ke ataupun perkhidmatan. Di sinilah stage kerja-kerja pembinaan dijalankan, kerja-kerja pentadbiran kontrak dijalankan. Alright, dan the final one is bayaran lah. Alright. Okay, ini saya untuk macam saya dah sebutkan tadi, jenis-jenis tender yang ada di dalam normal market punya tender. Kita ada tender terbuka, tender terpilih, kalau lebih sikit terpilih lah, tender perundingan, dan juga tender prakelayakan. Okay, tender prakelayakan yang lain ni mungkin you all biasa dengar, saya rasa terbuka, terpilih dan perundingan. Tender prakelayakan ni biasanya right now banyak projek-projek
yang sudah memulakan tender prakelayakan. Sebagai contoh, projek MRT itu sendiri ataupun projek besar sekarang lah. Maknanya sebelum kita layak untuk memasuki mana-mana tender, kita perlu masuk, dia panggil pre-qualification dulu, pre-Q. Mungkin nanti bila you all dah biasa masuk dalam industri, dia akan dengar term pre-Q. Maknanya dia akan nilai sama ada you ni benar-benar layak tak dari segi financial, dari segi technical capabilities, overall punya capabilities. Once you layak, baru you boleh masuk tender lah. If let's say you tak layak, awal-awal you dah disqualified untuk masuk mana-mana tender lah. That one is right now punya requirement lah. Kebanyakannya is projek-projek berskala besar lah. Dan JKR pun dah start juga untuk kerja-kerja tender prakelayakan ni. Okay, this one again just summary. Mungkin nanti saya boleh share this slide dengan you all boleh tengok lah. Again perkara yang sama kita dah sebutkan tadi lah, jenis tender terbuka, tender terhad, tender terpilih. This one again on dia punya kelebihan dan juga dia punya keburukan lah. For sure, if let's say tender terbuka ni, kebaikannya dia open kepada semua dan semua boleh terlibat dan kurang-kurangnya harga tu dapat di tawaran harga tu lebih munasabah. If let's say we go for close tender ataupun tender terhad ni sometimes, ataupun tender terpilih ni sometimes akan ada manipulation, dan again that one is isu-isu yang berkaitan dengan corruption lah, pun that one again different story lah. Cuma dekat sini secara overall ni, this one is dia punya kelebihan dan kelemahan setiap jenis-jenis tender itu sendiri lah. Okay, ini salah satu contoh, mungkin you all pun dah biasalah tengok, this one is tender notice. Sebelum setiap kali tender dikeluarkan, sebuah badan atau sebuah organisasi itu akan mengeluarkan tender notice, dan daripada sinilah kita akan masuk tender untuk sebuah projek lah. Then after a few months penyediaan dokumen penyediaan tender, dan dia akan umumkan lah. This one again saya ambil actual sampel yang my previous company dulu lah, untuk projek MRT. Okay, this one is just a short one lah, penyiapan projek. Okay, secara keseluruhannya projek close out ni melibatkan projek penyerahan yang biasa saya lakukan lah. Penyediaan projek yang biasa kita lakukan selepas semua physical work ataupun semua obligation contract yang telah kita laksanakan. Projek close out ni perlu dilaksanakan secara menyeluruh lah. Dia meliputi bukan hanya physical work. Kalau kita tengok item pertama ni is project deliverable, maknanya projek itu dilaksanakan sepenuhnya. Dan selepas itu, if let's say dah siap, physical work dah siap sepenuhnya, then kita akan dapat client approval, perlu dapatkan client approval. But sometimes this one is not only client approval, dia akan correlate balik dengan authority punya approval. Kalau kata biasa, you all akan involve dengan projek-projek government, dia akan melibatkan juga dengan dia akan panggil CPC, dia akan panggil CF. Dulu dia panggil CF lah, sekarang dia panggil compliance, saya tak ingat, CF lah lebih kurang, compliance, certificate of fitness. Ada satu lagi term saya terlupa. Dia panggil pematuhan dan penyiapan, sijil pematuhan dan penyiapan, certificate of compliance and completion, CCC, CCC. That one is again on authority punya approval, dan dia akan relate balik dengan client punya approval. After all the document, all the physical work project siap, dan selepas tempoh dapat kelulusan daripada bomber, daripada authority, daripada local authorities, dan barulah projek itu dapat di-handing over keseluruhannya kepada government ataupun kepada klien, complete dengan all the related document, termasuklah daripada segi S-bill, daripada segi warranty, daripada segi dia panggil saya lupa item tu lah. Okay, dia panggil maintenance punya record. That record perlu diserahkan kepada klien lah. Selepas pada itu kita akan go to daripada dia panggil close account. Close account ni maknanya close all open contracts. Maknanya all the commercial parts
all kepada commercial part, commercial department perlu memastikan all the item yang related kepada financials ataupun kepada actual physical work dekat site perlu diselesaikan lah. If let's say ada outstanding payment ataupun ada harga yang pelarasan harga yang belum selesai, so pihak kontraktor dan juga pihak klien perlu sit down dan pastikan benda tu is match lah. Meaning if let's say total cost project is 1 million, all expenses, all claims must be exactly 1 million, ataupun if let's say berlakunya ada pengurangan atau rejection, mesti ada justification dekat mana ada penambahan, dekat mana ada pengurangan, dan after that is we call for the closed account, right? Then the rest is project final notes dan juga project archive. This one again, project archive ni melibatkan semua pihak lah, kontraktor dan juga pihak klien. Masing-masing akan mempunyai archive sendiri lah. Biasanya keperluan untuk ISO, kalau you all akan involve dengan ISO untuk auditing purpose. Untuk auditing purpose biasanya all the documents biasanya kena simpan at least 7 tahun. Maknanya setiap projek perlu ada record in written ataupun perlu ada record proper documentation selama 7 tahun. If let's say within 7 years, most probably if let's say suddenly ada apa-apa perkara berlaku dekat projek, all the document must be there lah within 7 years. Alright, ini termasuk juga kepada klien lah. But sometimes normally after 7 years biasanya dokumen tu akan berlaku perosakan lah. Tapi at least 7 years based on ISO punya requirement lah. Alright, itu saja untuk close out, dan the final one on the issue dan cabaran, I think kita dah repeat balik benda yang sama lah. Right now in term of issue and cabaran dalam industri pembinaan ni, sebenarnya dia akan reflect back kepada this 4 item jugalah: scope, schedule, resource dan juga people. Right now apa yang saya boleh share kepada you all in term of yang pertamanya in term of people. Dari segi people ni maksudnya dari segi tempoh projek itu sendiri. Right now kekangan engineering manpower untuk dapat kerja dalam kerja tu agak kurang, because right now market agak slow down. Sama juga actually sometimes it happens, kontraktor sendiri ada mengalami masalah untuk mendapatkan pekerja, tenaga buruh. Untuk right now di Malaysia ni ada issues. Kalau you all tengok paper dalam beberapa hari yang minggu ataupun bulan yang lepas, isu tenaga pekerja dekat Malaysia ni sangat kritikal. Even saya sendiri pun sebagai kontraktor, kita mengalami masalah yang sangat kritikal dalam mendapatkan tenaga kerja warga asing ni. Dan the rest dari segi schedule, macam saya beritahu tadi awal-awal tadi, issues dia right now because of the COVID-19. Kita lockdown dan kita ada a few restriction untuk melibatkan SOP, dan kita punya actual work tu dah terganggu. Dan daripada situlah yang penting yang saya beritahu tadi, memerlukan perancangan dan pendidikan yang baik. Then the rest is in term of resources. Macam saya beritahu right now, if let's say isu yang paling ketara juga dalam market Malaysia right now berkaitan dengan pembinaan is kenaikan harga bahan binaan. Kalau you tengok harga besi ataupun harga, boleh katakan not only harga besi, the rest of resources, material, construction material right now, dia punya kenaikan almost sampai ada yang melibatkan sampai 300%, ada melibatkan 400%. That one for sure melibatkan akan memberi impact yang besar lah. Bukan sahaja kepada projek itu sendiri, terutamanya juga kepada kontraktor yang melaksanakan kerja itu. That's why this few years akan sangat kritikal dalam industri pembinaan lah. Itu yang saya boleh share sedikit berkaitan dengan isu dan cabaran. And the rest I think itu saja daripada saya. And the rest ni mungkin saya just share this one again, just untuk gambar-gambar je lah, fotos previous project yang saya pernah lakukan berkaitan dengan pengurusan pembinaan dan juga construction management lah. This one MRT project, this one again MRT project. This one is advanced work untuk JKR. Saya just go through sajalah slide ni. This JKR project untuk advanced work ni kita lakukan dalam tempoh 10 bulan.
daripada kerja Earthwork sampai dah kerja structure. Alright, saya rasa itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan ke daripada saya, Cik Nashima. Alright, terima kasih Cik Saiful Farizal. So kelas ada apa-apa nak tanya ke pada TS? Banyak perkongsian pengalaman yang diberikan dan mungkin kamu boleh tanya kot apa-apa yang berkenaan dengan apa yang telah disampaikan, isu semasa ke. Kelas? Selamat pagi Tuan. Nama saya Atta Agapitus. Saya punya soalan, saya mau tahu sepanjang Tuan punya penglibatan dalam pengurusan projek ni, apakah cabaran yang paling berat lah, apa cabaran yang paling besar dalam pengurusan projek ini, dan how do you handle the problem, the cabaran macam tu? Apa cabaran yang paling besar dan paling berat? Okey, berkaitan dengan cabaran sepanjang tempoh melaksanakan terlibat dalam pengurusan pembinaan ni lah. Macam saya share tadi, actually sebagai seorang pengurus projek ataupun sebagai site people lah, the major cabaran yang kita hadapi tu ditapak adalah berkaitan dengan how kita handle people. Macam mana kita berhadapan dengan klien. Actually lebih mudah kita in term of technical, that one is very straightforward. If let's say you all kita belajar in term of engineering, that one very straightforward. If let's say tidak ada masalah berkaitan dengan design, that one is very straightforward. But then dari segi menyelesaikan masalah dengan people, daripada segi stakeholders, client, communities setempat, dan juga macam saya tunjukkan tadi, kalau ada gambar tadi tu, project one of the kita punya project, MRT project. Kawasan tu melibatkan penduduk Stinggan, Stinggan tu yang dah menetap dekat situ hampir 20 tahun, 30 tahun. Dan projek tu perlu dilaksanakan dalam tempoh satu tahun lebih saja, 1 tahun sebulan macam tu. So itu antara cabaran yang kita perlu hadapi. Kita bukan hanya perlu tackle engineering punya issues, kita perlu berhadapan dengan public. Dekat situ macam mana kita nak convince mereka, sebab that project is design and build project. So kita sebagai kontraktor, saya sebagai construction manager waktu tu di tapak, kita kena berhadapan on safety issues, macam mana kita nak make sure mereka boleh keluar daripada tu tanpa ada sebarang pergaduhan, dan kita pula kena carikan mereka tempat tinggal. For sure that one is under government punya responsibility, but then kita sebagai kontraktor kita perlu menjalankan kita punya moral obligation lah. Maknanya dekat situ kita perlu bantu untuk mempercepatkan kerja-kerja di tapak berjalan. Kita kena make sure sebarang issues yang akan memberi impact kepada kita punya kerja, kita perlu selesaikan dengan segera. That's why bagi saya the most critical part is handling workers, handling people lah, macam begitu, handling people. Macam technical, that one is very common. Itu pendapat saya lah, Mr. Atta. Okay, terima kasih. Lain ada lagi nak tanya? Haris, boleh saya tanya satu soalan lagi? Boleh. Boleh. Kan sekarang kan musim macam kita menghadapi musim COVID kan. So semasa pengurusan perkongsian Tuan tadi pada pengurusan project, banyak mention pasal masa, kos, sumber quality itu. So apa kesan masa yang paling ketara dalam pengurusan project itu? Selain banyak projek terbantu macam mana? Okey, dari segi COVID, masalah COVID lah, kita start COVID almost dalam awal 2020, 2019. Saya ambil mungkin sharing yang paling mudah. Projek saya kita melakukan kerja-kerja pembinaan di Kuantan yang sepatutnya perlu disiapkan dalam tempoh 6 bulan.
sepatutnya on January dan kita perlu siapkan by June, contoh. But then dalam tempoh tahun lepas saja kita dah ada lockdown almost 2 kali, PKP 1 dan PKP 2. During PKP 2 almost kita dihentikan kerja dalam tempoh lebih kurang 3 bulan, lebih 3 bulan. Daripada situ sendiri pun kita dah nampak apa impact sebenarnya yang akan terjadi kepada construction site lah. Yang pertamanya, projek perlu disiapkan dalam tempoh 6 bulan. Dan kita kena direhatkan dalam tempoh 3 bulan, for sure 50% of kita punya masa dah habis dari kat situ. Clearly lost half of kita punya construction period because of COVID. Itu impact daripada segi masa. Impact daripada segi financial pula. Semua pekerja, waktu sama macam kita lah, whatever, if let's say during that time, during the PKP, you all ada dekat mana-mana area, suddenly you all tak boleh balik, you all kena stay dekat situ. Kita okey lah, kita di rumah, but then workers kita di tapak, almost dalam 20 ke 30 orang duduk di tapak. Diorang tak boleh bekerja, but then kita still kena feed diorang, beri makanan. That one again, cost, overhead cost kita meningkat. Maknanya kita tak boleh lakukan sebarang kerja, kita tak boleh claim. Maknanya kerja-kerja kita di tapak tak boleh, tak ada sebarang claim yang kita boleh dapat daripada kerja-kerja di tapak because kita dah bercuti dekat 3 bulan. But then kita still kena keluarkan expenses untuk kita punya perbelanjaan workers. Kita tak boleh biarkan. That one again, kita punya tanggungjawab sebagai majikan, sebagai pengurusan projek untuk memastikan kita punya site team tak ada masalah dekat site. If let's say dia orang start dekat site 3 bulan, that 3 bulan is under us, under contractor, under kita punya tanggungjawab. So for sure daripada situ kita dah nampak impact dia sangat besar lah. Belum kita go into details in term of perkara-perkara lain, tapi that 2 item saja pun you akan nampak benda tu memang akan memberi kesan yang besar lah kepada satu daripada segi projek itu sendiri. Macam saya bagi tahu tadi, projek itu sendiri akan delay, tapi dari segi kontraktor itu sendiri akan menanggung kesan yang sangat besar lah, because kita kena spend perkara yang di luar jangka. Kita tak ada pun bajet untuk memberi makan 3 bulan tanpa ada sebarang claim. Kita tak ada jangkaan seperti itu. Tapi perkara itu terjadi dan nak tak nak kita terpaksa absorb. Cuma how to kita recover balik lah. Itu saja. That one is antara perkara yang sangat-sangat critical lah dalam tempoh COVID. Okay. Kira besar jugalah kerugian masa tu. Besar tak besar lah. Kita duduk jugalah. Okay, Arthur, ada apa lagi? Satu lagi Wan. Satu lagi. Saya ada 3 soalan. Boleh. Tadi pasal cabaran pasal isu tenaga kerja kan. Malaysia ni macam syarikat tuan lah, masih mengambil tenaga kerja warga negara kah untuk orang Malaysia sendiri? Okey. Ke hanya diberi peluang kepada tenaga buruh asing macam ni? Okey. Dari segi tenaga kerja kita ada dua pembahagian lah. Untuk level pengurusan, maknanya untuk macam site supervisor, that one for sure is our local tenaga kerja tempatan lah. Maknanya lepasan politeknik, lepasan universiti sebagai kita punya staff. But then in term of tenaga kerja di tapak, macam saya bagi tahu tadi, actually perkara ni memang dah berlarutan dah lama. Even sebelum waktu saya bekerja di syarikat lain pun, tenaga pekerja utama di Malaysia ini sendiri sebenarnya memang kita bergantung penuh kepada warga asing. Bukan masalahnya kita tidak offer kepada tenaga kerja tempatan, tetapi isu sekarang lokal masyarakat kita lah kurang berminat untuk kerja-kerja yang berkaitan dengan pembinaan, kerja-kerja yang melibatkan, dia panggil kerja-kerja foto ni, dia panggil 3D, dangerous, dirty, dan ada satu lagi D. Lokal punya penduduk kurang berminat dengan kerja-kerja yang melibatkan kerja-kerja pembinaan. Memang even sometimes if let's say kita ambil pun, biasanya bukan semualah, bukan semua, ada kerja lokal yang sanggup tapi sangat limited. That's why memang macam sekarang, macam saya bagi tahu,
market mengalami kekurangan yang sangat-sangat ketara because of the COVID. Isu ni terjadi sangat-sangat kritikal bila kita COVID. Then workers ramai ambil keputusan untuk balik bila itu hari kita dah benarkan, government dah benarkan untuk keluar. Kebanyakannya memang nak balik sebab dia orang tak ada kerja dekat sini waktu tu, sebab semua industri pun tutup, perhotelan tutup, pembinaan tutup. So that's why bila kita dah start semula sekarang, kita dah tak ada pekerja-pekerja asal yang dah bekerja tu, semua dah pulang. Even kita offer kepada pekerja-pekerja tempatan ni, kebanyakannya yang this one is my personal lah, bukan saya tak kata keseluruhan. Yang satunya sama ada mereka ni terlalu memilih ataupun hanya sekadar nak cuba-cuba dan tak tahan, dan dia orang boleh lari ikut keseluruhan mereka lah. Itu yang menjadi punca ni sebenarnya. Kalau nak ikutkan, memang kalau you all tengok even dalam setiap hari, dalam news setiap hari pun, kita memang government kata sebenarnya kadar pengangguran di Malaysia sangat tinggi, tetapi dia tak reflect back kepada kita punya keperluan tenaga kerja untuk sektor-sektor yang kritikal, sektor peladangan, sektor pembinaan, dia tak reflect sebab benda tu tak di-channelkan kepada industri yang betul. Sama ada memang dia orang tak berminat ataupun kurang promotion ke, saya tak pasti. Tapi itulah yang memang kita hadapi. That's why kita terpaksa memang kita menggunakan tenaga sektor, tenaga pekerja daripada warga asing. Indonesia, Bangladesh dan juga sometimes ada juga daripada Nepal. Macam itulah biasanya. Alright. Agak menjawab soalan Okey, Otter. Lain ada lagi nak tanya? Sementara ada masa sikit lagi ni. Saya Tuan. Soalan saya, semasa projek tu, mana-mana projek lah yang dijalankan, ada tak apa-apa kemalangan yang berlaku? Macam ringan ke, berat ke? Okay. This one on safety. Boleh dikatakan in term of safety ni boleh dikatakan mana-mana site akan ada issues berkaitan dengan safety tu. Sama ada dia kecil ataupun besar sajalah. Sebagai contoh, antara yang terbesar yang saya pernah hadapi untuk kerja melibatkan kehilangan nyawa lah. That one memang kalau takat just cedera, luka, that one is normal. Tangan jari putus tu bukan kata normal lah, biasa terjadi. Jari-jari terkepit. That's why kalau kata kita terlibat projek-projek berskala besar sebagai contoh MRT, dia punya safety requirement sangat tinggi. That's why kalau you tengok dalam org chart yang kita tunjuk tadi, dia memang ada satu safety team yang complete lah, environment team yang complete. Tapi happens, perkara nak berlaku tu dia akan tetap berlaku. Sebagai contoh, the last project saya waktu saya bekerja dulu, highway buat pembinaan highway Suka di Sungai Besi, ada kemalangan maut. Sebab bekerja setengah malam, even that kenderaan tu melanggar kenderaan pekerja. Tapi yang meninggal tu is public tu lah, sebab dia mabuk. Itu antara perkara-perkara kemalangan yang besar yang ada jadilah. Tak cuma daripada segi minor injuries tu, dia one is ada terjadi. Cuma sekarang ni dengan peningkatan dia panggil safety and health punya awareness dalam projek-projek Malaysia ni sedikit sebanyak membantulah. Maknanya kontraktor perlu ada sediakan cukup kelengkapan kepada workers. So sedikit sebanyak dia mengurangkan isu-isu berkaitan dengan safety and health, terutamanya melibatkan kematian lah. Itu yang saya boleh share lah. Baik, thank you Tuan. Alright, Okay, so ada lain nak tanya lagi? Semua clear dengan penyampaian dan perkongsian daripada TS Saiful Farizal. Alright, so kalau tak ada soalan lagi, so saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada TS
sudi buat perkongsian pada pelajar-pelajar di FPTV ni. Okey, terima kasih. Diharap halal lah So insyaAllah mungkin kalau ada sesi lain bolehlah jemput lagi kan. Boleh insyaAllah. Okay. So kalau tak ada apa mungkin kita boleh tamatkan sesi kita pada hari ini. Terima kasih pada semua yang hadir. Saya ada sharekan link untuk kehadiran. So boleh isilah ya. Okay TS, semoga kita boleh bekerjasama lagi untuk next time. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih. Pada semua saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi, okey? Okay, terima kasih. Terima kasih Tuan. Tuan. Terima kasih Tuan. si Tuan. Terima kasih Tuan.